Assalamualaikum. Kami dari KSC 1102B akan present tentang surah Al-Isra yang menyatakan beberapa larangan Allah. Surah ini ialah surah Al-Isra yang membawa maksud perjalanan pada waktu malam. Surah ini menceritakan tentang peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Surah ini juga menceritakan tentang Bani Israel, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa Bani Israel yang pada mulanya ialah sebuah bangsa yang kuat dan besar, lalu menjadi bangsa yang paling hina kerana menyimpang ajaran Allah. Surah ini juga memberikan peringatan bahawa umat Islam akan mengalami keruntuhan seperti Bani Israel apabila meninggalkan ajaran-ajaran agama. Nama lain bagi surah Al-Isra ialah surah Al-Subhan kerana ayat pertama daripada surah ini dimulai dengan maqam taqdis, iaitu memuliakan, dan tanzih, iaitu menyatakan tiada bandingnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala terlepas dari segala jenis aib dan kekurangan. Surah ini mempunyai kelebihan. Berikut adalah kelebihan surah Al-Isra, iaitu supaya tembakan lebih tepat dan supaya fasih bercakap. Kelebihan ayat 23 hingga 24 adalah supaya menjadi anak soleh, di mana terjemahan ayat ke-24, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucaplah wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua seperti mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kelebihan ayat 82 iaitu penawar penyakit zahir dan batin, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kelebihan ayat ke-105 iaitu menghilangkan was-was dan hayalan-hayalan yang karut, kerana ayat 105 bermaksud dan kami turunkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Kelebihan ayat 110 adalah supaya rajin solat dan beribadah. Maksud ayat ke-110 ialah, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Hubungan surah ini dengan surah sebelumnya, surah An-Nahlu, Allah menyebut perselisihan dalam kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian pada surah Al-Isra dijelaskan bahawa syariat orang Yahudi yang ditetapkan bagi mereka dalam kitab Taurat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah An-Nahlu agar bersabar dan melarang beliau bersedih atau berkecil hati disebabkan tipu daya orang-orang musyrikin. Maka pada surah Al-Isra Allah menerangkan kemudian Nabi Muhammad SAW serta martabatnya yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahlu. Allah menerangkan bermacam-macam nikmatnya, di mana kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Dalam surah Al-Isra disebutkan lagi nikmat Allah yang lebih besar yang diberikan kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak mensyukurinya, bahkan mereka berbuat kerosakan di muka bumi. Dalam surah An-Nahlu Allah mengatakan bahawa madu yang keluar dari lebah merupakan minuman yang mengandungi ubat bagi manusia. Dalam surah Al-Isra diterangkan bahawa Al-Quran pun menjadi ubat dan penyembuh penyakit hati serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farid Dini bin Abdul Rahman. Hari ini saya akan membantahkan tentang sebab-sebab turun ayat 29 hingga ke 38 surah Al-Isra.
Untuk ayat yang ke-29 ni, ayat ini turun kerana kita dilarang untuk memberikan harta kita sehingga habis tanpa berjimat cermat ataupun membuat simpanan yang akan membawa seseorang itu untuk seseorang itu merupakan dirinya sendiri. Untuk ayat yang ke-30, ayat ini menerangkan sifat Allah yang pemurah, iaitu dialah yang memberi semua rezeki. Semua harta dan kekayaan yang dimiliki manusia adalah datang dari Allah yang kaya raya dan pemurah. Untuk ayat yang ke-31, ayat ini melarang ibu bapa untuk membunuh anak-anak mereka kerana takut akan kemiskinan. Hamka menyebut bahawa sifat ini berlaku dalam golongan jahiliah kerana tidak percaya rezeki Allah, dan dosa membunuh merupakan dosa yang besar di sisi Allah. Untuk ayat yang ke-32, larangan untuk berzina. Allah melarang perbuatan zina seperti pencampuran antara lelaki dan wanita kerana perbuatan tersebut adalah keji dan buruk di sisi Allah. Zina diharamkan agar dapat mempertahankan kemuliaan dan menjaga nasab kaum muslimin. Untuk ayat yang ke-33, larangan Allah untuk membunuh jiwa yang diharamkan kecuali untuk mempertahankan agama. Jika berlaku perbuatan pembunuhan antara manusia, maka larangan kisas perlu dibuat dengan segera. Untuk ayat yang ke-34, ayat ini memperingati kepada setiap penjaga anak yatim bahawa adalah haram untuk kita memakan harta anak yatim kecuali jika harta itu digunakan untuk kelangsungan hidup anak yatim tersebut. Penjaga anak yatim wajib amanah ketika menjaga harta anak yatim supaya bila anak yatim tersebut besar, anak yatim itu dapat menggunakan harta itu untuk kelangsungan hidup dia ketika dewasa. Untuk ayat yang ke-35, ayat ini menyuruh kita untuk berlaku adil dan jujur ketika membuat timbangan. Sebagai contoh, peniaga perlu jujur ketika menimbang kuantiti barang seperti beras agar tidak berlaku sebarang penipuan ketika proses jual beli antara penjual dan juga pembeli. Untuk ayat yang ke-36, ayat ini diturunkan kepada manusia agar tidak memberi kesaksian yang palsu, berbicara tanpa ilmu, dusta dan sebagainya, kerana setiap apa yang kita buat akan dilihat Allah dan Allah yang Maha mengetahui. Untuk ayat yang ke-37, haram untuk manusia bersifat sombong kerana hanya Allah sahaja yang berhak untuk sombong. Kita sebagai manusia perlu bersifat tawaduk dan sedar kita ini hanyalah manusia yang lemah, dan kita pun hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ayat yang terakhir, ayat yang ke-38, semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Maksud ayat ini menerangkan bahawa Allah sangat membenci kejahatan dan memurkai kepada sesiapa sahaja yang membuat kejahatan, kerana sesiapa yang membuat kejahatan maka nerakalah tempat dia. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Din Putra bin Syuhairi. Saya akan menceritakan tentang itibati ayat dalam surah Al-Isra ayat 29 hingga 38. Apa yang kita boleh pelajari dan juga kita boleh lihat dalam surah ini ialah surah ini mengandungi beberapa bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, iaitu yang pertama, janganlah kita membelanjakan semua harta yang dimiliki. Dan yang kedua ialah ibu bapa dilarang membunuh anak kerana takut kemiskinan, iaitu dalam konteks pada masa kini ibu bapa tidak memberikan pengajaran agama yang sempurna kepada anak sehingga mereka lalai dengan duniawi.
Dan yang ketiga adalah iaitu larangan berzina ataupun berkhalwat. Dan yang keempat pula ialah larangan membunuh jiwa ataupun nyawa yang diharamkan oleh Allah SWT kecuali atas alasan yang diperbolehkan oleh Islam iaitu semasa berperang. Dan seterusnya kita juga tahu bahawa Allah SWT juga melarang kita mendekati harta anak yatim dengan tujuan yang tidak baik. Dengan sebagainya itu, timbangan yang betul dan jujur dalam perniagaan untuk ini dapat memberi ketenteraman antara pembeli dan juga penjual sendiri. Di samping itu, Allah SWT juga melarang kita daripada mengikuti sesuatu perkara yang tanpa kita tahu sebaliknya, kerana boleh membawa kita kepada perkara-perkara bid'ah. Sifat sombong juga sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Oleh itu, semua perkara-perkara ini kita perlu jauhi demi menjaga baik hubungan kita sebagai umat Islam ataupun manusia dengan pencipta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fafana bin Abdullah dari kelas KAC 1102B. Saya akan membentangkan tentang pengajaran ayat yang dapat kita ambil daripada surah Al-Isra ayat 29 hingga 38. Pengajaran yang pertama ialah umat Islam dilarang mendekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu berdosa besar dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana perbuatan zina boleh membawa kepada kes pembuangan bayi dan kes pembunuhan remaja wanita. Pengajaran yang kedua ialah umat Islam dilarang membunuh orang kecuali untuk mempertahankan agama. Sebagai contoh, berperang membolehkan umat Islam membunuh musuhnya yang ingin menindas agama Islam. Oleh itu, membunuh sesuka hati dilarang dalam Islam, manakala membunuh untuk mempertahankan agama dibenarkan. Pengajaran yang ketiga ialah janganlah menyalahgunakan harta anak yatim. Harta anak yatim mestilah digunakan sepenuhnya kepada anak yatim tersebut dengan bertanggungjawab sehingga mereka membesar dewasa. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang keempat ialah umat Islam janganlah menuruti sesuatu itu tanpa mengetahui sebabnya. Hal ini kerana Allah telah memberi panca indera untuk kita melihat, mendengar dan berfikir sebelum bertindak. Jika panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala digunakan dengan sebaiknya, fitnah, tuduhan dan sangka buruk dapat dielakkan. Pengajaran yang kelima ialah dilarang bersifat sombong. Hal ini kerana semua benda yang dimiliki oleh manusia datang daripada Allah Subhanahu Taala. Oleh itu, umat Islam janganlah bersikap sombong serta anggaplah diri kita sebagai hamba yang lemah serta kedil. Pengajaran yang terakhir ialah jangan mendekati perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendorong kita ke api neraka. Kita sebagai umat Islam hendaklah menjauhinya untuk mendapat keredaan Allah.